أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, yakni yang ketiga daripada kenapa kita, yang Allah Ta'ala berikan kita hati ini, kenapa kita wajib memelihara hati kita ni daripada sifat dan kelakuan yang tercela, dan wajib menghiaskan hati kita ni dengan sifat dan kelakuan yang terpuji. Bahawasanya jantung itu yakni hati kita itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut ia, yakni anggota itu akan perintah raja. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota, dan apabila jahat ia jantung ataupun hati, nescaya jahat segala anggota. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita teruskan hidup kita sebagai seorang hamba Allah. Bila mana kita dapat merasakan bahawa diri kita ni hamba Allah, itu tanda kita sedar diri. Itu tanda kita sedar diri kita ni, siapa kita ni. Tapi kalaulah hari ni kita bangun pagi dalam keadaan kita tak sedar diri bahawa kita ni hamba Allah, yang wajib beribadat, yang wajib taat patuh pada perintah Allah, itu tanda kita tidak sedar bahawa kita ni hamba Allah. Sebab itulah ramai orang tahu tapi tak ramai orang yang sedar. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang tahu dan sedar, insya-Allah. Baik, pada minggu lepas kita sudah membicarakan tentang hati. Bukanlah maknanya dalam kitab ni gunakan istilah jantung itu refer pada jantung kita yang zahir ni, jantung yang fizikal. Tetapi kita refer dalam kitab ni perbahasan kita tentang hati kita, hati yang bersifat rohani. Bila kita sedar bahawa kita ni ada hati, dalam hati kita, dalam diri kita ni ada hati, yang mana hati itulah tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang dan telik. Allah Ta'ala pandang dan telik dalam diri kita manusia ni adalah pada hati kita. Kerana dengan hatilah kita ni berhubung dengan Allah sebenarnya. Kita tak berhubung dengan Allah dengan mata, tak berhubung dengan Allah dengan telinga. Jauh sekali lah kita nak berhubung dengan Allah dengan perut kita.
Jauh lah. Tapi hubungan kita dengan Allah ialah melalui hati kita. Sebab itulah orang yang hatinya dapat berhubung dengan Allah, ini ialah orang yang hidup hati dia. Itulah tabiat sebenar hati. Tabiat sebenar hati ni dia boleh berhubung dengan Allah. Maknanya dia boleh kenal Allah, dia boleh ingat Allah, dia boleh rasa takut pada Allah, dia boleh rasa gerun pada Allah, dia boleh rasa cinta pada Allah, dia boleh kasih pada Allah, dia boleh rindukan Allah. Semuanya pada hati tuan-tuan. Semua dengan hati. Sebab itulah rugilah orang yang dia ada hati tapi hati dia tak berhubung dengan Allah. Itu tanda hati dia mati. Kerana hati yang tidak dapat mengingati Allah, hati yang tak dapat berhubung dengan Allah, ibarat macam jasad manusia yang mati tuan-tuan. Manakala hati yang dapat berhubung dengan Allah, itulah ibaratnya macam jasad manusia yang hidup. Itu bezanya, bandingannya, comparisonnya antara hati yang mati dengan hati yang hidup ni macam jasad manusia yang mati dengan jasad manusia yang hidup. Oleh kerana itulah tuan-tuan, pentingnya kita kenal hati kita, kita tahu hati kita, dan kita tahu apa peranan hati kita ni, supaya kita ni tuan-tuan dengan hidup kita yang tak panjang ni, hidup kita ni pun dah hujung-hujung ni kan, kita dapat menggunakan hati kita ni untuk terus berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi yang ketiga pada hari ini, kita pengarang kitab kita menyebut tentang peranan jantung ataupun peranan hati itu sendiri. Hati ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hati ni adalah malikun muta'un, malikun muta'un wa ra'isun muttaba'. Apa maknanya? Hati ni adalah raja yang ditaati. Raja yang ditaati. Raja kat mana? Raja dalam diri kita. Raja dalam diri kita. Wa ra'isun muttaba'un, dan juga pemimpin yang dituruti. Pemimpin yang dituruti. Maknanya hati ni, hati kita ni tuan-tuan, dialah yang, kalau kita ibaratkan macam raja, dialah yang berkuasa dalam hati kita. Dialah yang berkuasa dalam diri kita. Dia yang berkuasa dan dialah yang menentukan. Dialah yang menentukan pilihan dalam diri kita. Orang putih kata apa? The final say lah. The final say dalam diri kita ni, itu pilihan hati kita. Itu pilihan hati. Macam dululah masa muda-muda kan, kalau nak ikut apa nama ni, nak memilih isteri dulu kan, masa kita dah fikir nak kahwin, banyak calon kan. Calon mak lain, calon bapa lain, calon diri kita lain. Diri kita pun calon ada 4 orang. Calon. Bak calon ni memang ramai kan. Tu dah kan. Tua-tua pun handsome, muda lagi lah kan. Tu dia. Tapi itu calon. Calon ni maknanya apa yang hati kita terdorong, apa yang hati kita nak, orang kata cenderung. Tapi bila memilih, itu keputusan raja dalam diri kita, iaitu hati kita. Itulah pilihan kita. Itulah pilihan kita. Itulah buah hati kita. Itulah jantung hati kita. Yang kat rumah tu dah. Yang sekarang ni kat rumah tu dah. Itu adalah keputusan daripada pilihan daripada raja dalam diri kita. Sebab itulah maknanya apa nama ni, dalam memilih dan memutuskan pilihan, memang itu kerja hati.
Macam kita lah hari ni kan, nak datang ke tak nak datang. Kita ada pilihan, nak datang, nak datang kuliah Ustaz Mano ataupun tak nak datang. Itu je pilihan. Nak datang ke tak nak datang ke tak nak. Tiba-tiba hati kita kata nak, maka datanglah. Maka kita pun datang. Apa pepatah Melayu apa? Nak 1000 daya kan. Nak 1000 daya, bukan 1 2, 1000 tuan-tuan. 1000 lah. Nak 1000 daya. Tapi kalau tak nak pun 1000 dalih. Kalau tak nak pun 1000 dalih. Itu hati kita. Ini berarti hati kita ni lah apa namanya yang akan mencorakkan pilihan kita, tuan-tuan. Kita nak jadi hamba yang soleh ke ataupun nak jadi hamba yang tidak soleh. Itu pilihan hati. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia menurunkan perintah ni, tuan-tuan. Bila Allah Taala menurunkan perintah dalam agama ni, sebenarnya Allah Taala turunkan kepada hati kita, untuk hati kita faham, untuk hati kita memilih, untuk hati kita apa nama ni menentukan untuk kita amalkan ataupun tidak. Itu peranan hati, tuan-tuan, besar peranan hati. Dan lebih penting juga daripada itu, hati ni ada juga rais, dia pemimpin. Pemimpin yang apa nama ni, yang menentukan cara hidup kita ni. Kita nak pilih cara hidupnya macam mana. Kita nak jadi seorang yang apa nama ni, yang beramal ataupun seorang yang tidak beramal. Kita nak jadi seorang yang baik ataupun tidak baik. Jadi macam mana untuk menjadi itu, maka itu peranan hati, tuan-tuan. Patutlah hati kita ni duduk di antara akal dengan nafsu. Duduk di antara akal dengan nafsu. Ini complicatednya kita ni sebagai manusia. Hebatnya kita ni sebagai manusia, tuan-tuan. Kalau nak bahas tentang dalaman kita ni pun, dia punya ilmu je pun memang wajiblah kita ambil ilmu tu daripada Al-Quran dan Sunnah. Tak ada pilihan, sebab kita tak tahu diri kita ni, manusia ni. Melainkan kita kena rujuk ilmu daripada pencipta kita. Maknanya kita kena rujuk pada pencipta kita, iaitu rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni, hati kita ni duduk di antara akal dan nafsu. Apa maksud saya? Seperti saya katakan, hati ni dialah yang menentukan pilihan. Dialah the final say-nya pada dia, hati itu. Jadi akal ni, tuan-tuan, dia satu apa nama ni, dalam diri kita ni, akal ni berperanan untuk dia tahu yang baik dan yang buruk. Itu peranan akal. Itu kelebihan akal. Dia tahu yang mana baik, yang mana buruk. Sebab itulah sejak kecil lagi kan kita ni, tuan-tuan, dia memanglah pada ketika lahir tu kita ni fitrah, bersih, tak tahu apa lagi, bersih, orang kata putih kan. Tapi sampai satu ketika, satu umur, kita akan biasa dengar perkataan mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Mumayyiz ni ialah bila akal manusia ni, ketika dia kecil lah, budak-budak ni kan, mumayyiz ialah satu tahap di mana dia dah tahu membezakan baik dan buruk. Maksudnya, sebelum dia tahu membezakan baik dan buruk, sudah pasti dah dia tahu yang ini baik, yang ini buruk. Dia dah tahu yang ini selipar kanan, yang ini selipar kiri. Dia dah tahu benda tu. Macam mana dia tahu? Daripada pengalaman hidup lah. Contohnya mak dia ajar, okey, nak pakai kasut, nak pakai selipar, pakai kaki ni dulu, tu kanan, kemudian kaki ni, kaki kiri. Jadi dia dah tahu yang ni kanan, yang ni kiri. Dia dah tahu yang ni apa nama ni, kek apa, cupcake kan, boleh dimakan. Yang ni tahi dia, jangan makan, jangan main. Mana tahi ni najis, tak bagus, tak baik. Jadi mula-mula dia tahu dulu, tuan-tuan. Kemudian satu tahap dia memayis, dia tahu yang ni baik, yang ni buruk, yang ni kanan, yang ni kiri, yang ni boleh, yang ni tak boleh, dan macam-macam. Itu akal manusia. Kemudian dengan perkembangan, dengan apa nama ni, dengan
istilahnya perkembangan hidup dia, dengan interaksinya dengan environment dia, environment apa, persekitaran dia, maka dia akan sampai tahap di mana dia semakin matang, dan dia akan sampai tahap yang dikatakan aqil dan juga baligh. Aqil maknanya sempurna akal. Akal dia dah sempurna, dah boleh menilai. Dia dah boleh menilai. Cuba kita lihat anak-anak kita ke, cucu-cucu kita lah. Kalau dah tak ada anak kecil, tengoklah cucu kan. Maknanya dia lepas memayis ni tuan-tuan, dia akan sampai tahap dia boleh bermula, dia akan mula meniru je. Dia tahu meniru je. Atuk dia semayang, dia pun tiru atuk dia semayang. Kalau nenek dia semayang, dia pun tiru nenek dia semayang. Kalau datuk dia isap rokok tak bagus Itulah pasal kita atuk-atuk ni jangan isap rokok depan nenek depan cucu kan. Nanti yang cucu tiru kan. Dia jadikan hujah. Apa yang kau isap rokok tu? Atuk isap rokok. Soalan kita tuan-tuan soalan. Saya akan terangkan kenapa tak boleh. Nanti insya-Allah saya akan terangkan kan tak sampai hati saya nak terangkan. Saya tangguh dulu. Kenapa atuk jangan isap rokok depan cucu? Ada sebab. Apa saya cerita tadi? Jadi maknanya satu tahap dia mula meniru tanpa dia tahu apa sebab. Dia tiru bapak dia semayang, dia ikut bapak dia pergi masjid. Dia ikut mak dia baca Quran walaupun dia tak tahu Quran tu apa. Tapi sampai satu tahap pula tuan-tuan. Jadi tahap tadi tu itu menjelang umur 10 tahun. Sebab itulah menjelang umur 10 tahun ni biasanya dia dah boleh ikut semayang, dia dah boleh orang kata istiqamah semayang. Sebab itulah umur 10 tahun ni kalaulah budak-budak tak semayang kita dah boleh rotan je dah boleh rotan tujuan mendidik, bukan belasah tuan-tuan. Rotan sikit untuk menakutkan dia kalau dia tak semayang dan sebagainya. Tapi sampai tahap seterusnya ialah dia dah mula aqil, sempurna akal. Dia dah boleh menilai. Itu perkembangan akal. Sebab itulah akal, tabiat akal ni dia memang dia tahu baik, dia tahu jahat, dia tahu baik, dia tahu buruk, dia tahu yang mana dia nak pilih, dan dia tahu beza baik dan buruk. Ini akal. Nafsu kita ni pula maknanya dia ni memang cenderung. Nafsu ni dia ada kecenderungan. Kecenderungan nafsu ni apa dia? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ini dan sebut dalam surah Yusuf. Inna nafsu la'ammarah, sangat cenderung, sangat menyuruh. Sangat menyuruh bisu, dalam perkara-perkara yang su ni maknanya benda-benda yang tak baik. Benda-benda tak baik, benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat. Ini tabiat nafsu, kecenderungan dia begitu. Jadi hati kita berada di antara dua ni. Antara yang boleh beza baik dan buruk, dengan antara yang cenderung nak bawa hati kita kepada yang buruk. Jadi inilah ujiannya. Ujian kepada kita manusia. Maknanya hati kita ni nak berat ke mana. Kalaulah maknanya ilmu yang ada pada kita membentuk akal kita. Akal ni maknanya kalaulah dia dipandu dengan ilmu yang datang daripada wahyu Allah, contohnya daripada Al-Quran, daripada sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal kita ni kenyang dengan ilmu lah, kenyang dengan pengetahuan, kenal Allah Taala, kenal agama dan sebagainya. Maka tak heranlah nafsu hati kita akan cenderung kepada akal kita. Apa yang akal kita tunjuk, apa akal kita pilih, apa yang akal kita bezakan, apa yang akal kita kenal dan sebagainya. Maka bila hati kita ni cenderung pada akal, maka selamatlah. Akal kita kenal agama Allah, akal kita tahu ni ayat Quran, akal kita tahu ini hadis Nabi, dan bukan sekadar tahu, dia faham. Peranan memahami ni memang itu datang daripada akal, tuan-tuan. Akal boleh faham ini agama, ini suruhan agama. Kalau tak buat dosa, kalau buat dapat pahala. Ini peranan akal dalam memahami. Maka akal yang beginilah akan menyebabkan hati kita ni akan cenderung dan kuat dipengaruhi oleh akal yang begini.
Tapi bila akal dia lemah, dia tak datang mengaji, ya. Masa mengaji, datang kuliah pun dia tidur contohnya kan. Dia tak bersungguh-sungguh belajar agama. Dia main-main sekadar orang kata just for leisure time dia belajar agama ni. Kalau tak ada leisure time dia tak belajar. Bila ada leisure time dia belajar. Dia tak bersungguh-sungguh untuk mendalami agama. Dia agama ni orang kata sekadar, orang kata pilihan, jaga kubur masing-masing kan. Engkau jagalah kubur kau, aku jaga kubur aku. Jadi menyebabkan yang akan menguasai diri dia, yang akan menjadi powerful ialah nafsu dia. Ini nafsu. Apa kecenderungan nafsu tuan-tuan? Disebut dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut tabiat kecenderungan manusia. Nafsu manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dihiaskan kepada manusia ni hubbus syahwat. Keinginan dia tu, nafsu dia ni cintakan. Cintakan kepada apa? Yang pertama, minan nisa, perempuan. Ini perempuan. Tak nama lelaki lah kalau dia tak ada kecenderungan pada perempuan. Tak nama lelaki. Tabiat lelaki ni memang dia cenderung pada perempuan. Apa yang cenderung? Nafsu dia lah. Adakah ini salah? Tak salah tuan-tuan. Saya tak cerita ni soal salah ataupun betul. Ini tabiat nafsu. Memang Allah Ta'ala jadikan tu perkara tu. Jadi yang kalau perempuan dia cenderung pada lelaki lah. Sepatutnya begitulah kan. Baik. Yang pertama. Yang kedua ialah wal banin, anak-anak. Kan? Anak-anak cenderung hati kita suka kan? Sayang. Cuba tengok atuk-atuk kan. Kalau dengan cucu, oi, jadi macam budak-budak balik kan batuk tu kan. Orang kata bergolek bergelantang kan. Dengan cucu dia main, segala permainan dulu kecil-kecil dia main dengan cucu dia dah. Kan, dia tak pandang dah anak dia kan, dia pandang cucu dia je. Jadi itu memang tabiat. Siapa yang tahu, yang ada cucu tahulah kan. Yang seterusnya ialah nafsu manusia ni dia akan cenderung pada wal qanatiril muqantarah. Harta. Harta benda. Minaz zahabi wal fiddah. Daripada emas dan juga perak. Harta benda, perhiasan, termasuklah apa sajalah, duit, termasuklah rumah ke kereta. Setiap tahun kereta baru keluar, kita pun fikir nak tukar kereta kan. Kereta baru ni keluar Alza, kita pun nak tukar Alza 2.0. Besok keluar bukan harus yang Ezora pula. Lepas tu orang rumah kena nak tukar apa? Azia. Okey, Azia lah. Rupanya Azia lain. Ingatkan Azia ni, Azia yang 4 kereta punya Azia dua kaki je. Ni semuanya kan. Azia, rupanya nama Azia tu nama makwu dulu. Tu yang dicari Azia juga tu. Nak ceritanya makna manusia ni memang cenderung pada perkara ni. Patutlah kita ni tuan-tuan tengok kita. So berpuluh tahun daripada kita muda sampai ke tua ni, sampai umur 60 kita sanggup bekerja keras. Orang kata istilah orang lama apa, membanting tulang tuan-tuan. Membanting tulang 4 kerat. Dalam banting tulang waktu 4 kerat lagi. Dahsyat tak dahsyat? Kalau kita ingat zaman kita kerja dulu kan, orang kata orang belum sembahyang subuh kita dah pergi kerja dah. Kan? Sanggup susah payah. Mana kita hantar? Sudan, Yaman, Iraq, tanya orang gas lah kan. Orang gas. Mana hantar? Semua sanggup pergi. Orang jadi askar, jadi soja kan. Mana hutan sanggup pergi. Sanggup. Orang yang kerja LDM, mana laut pun sanggup pergi. Mana laut pun sanggup kurenangi kan. Itu bahasa orang dulu. Sanggup membanting tulang 4 kerat lagi. Semuanya untuk apa? Kerana harta. Sebab dia tanya kenapa kerja tu? Untuk makan anak bini kan. Ini orang orang Melayu punya rendah diri. Untuk makan anak bini, bukan untuk dia. Untuk makan anak bini, untuk sesuap nasi, sesuap dia. Hebat orang Melayu ni, punya tawaduk kan. Itu dia. Tapi semua tuan-tuan tak untuk apa? Untuk benda. Untuk benda je sebenarnya.
Susah payah kita yang berpuluh tahun ni, seluruh hidup kita ni rupanya hanya untuk mengumpul duit dalam akaun kita, untuk beli tanah sekeping dua, untuk beli rumah sebuah dua, untuk beli kenderaan. Itu sebenarnya tuan-tuan. Saya tak kata benda salah kan, saya hanya mengatakan ini kecenderungan nafsu kita. Inilah kelebihan kita manusia, ada nafsu. Kalaulah kita ni malaikat tuan-tuan, kita tak pandang benda ni lah. Kalau kita ni malaikat dalam kereta ke, rumah ke, apa semua tak pandang. Sebab malaikat dia tak ada nafsu. Malaikat ni dia hanya ada akal untuk nak sembah Tuhan. Itu je. Baik. Dah berapa dah tu? Pertama tadi perempuan yang, ataupun lelaki, pasangan lah. Yang kedua anak-anak, cucu. Yang ketiga harta benda, perhiasan dan sebagainya. Wal khairil musawwamah, dan juga kuda-kuda tunggangan. Ini kenderaan lah, seperti yang saya sebut tadi kan, disebut dalam Quran secara lebih spesifik. Sebab memang manusia sangat cenderung nafsunya kepada kenderaan. Tak cukup satu, tonton baliklah, tengok rumah kita ada berapa, mesti lebih daripada satu lah ya. Mesti ada lebih. Paling tidak pun ada motor lain, ada satu motor. Paling tidak pun sekarang ni, kalau tak motor pun apa tu, yang apa tu, skuter kan, skuter ke apa, mesti ada kenderaan kita ni. Jadi itu memang apa namanya, kecenderungan nafsu. Kemudian wal an'am wal has, wal an'am wal has, dan juga binatang-binatang ternak, dan juga apa nama ni, pertanian lah, pertanian. Maknanya apa nama ni, pertanian ni macam apa, kebun ke dan sebagainya. Ini di antara lah kecenderungan nafsu manusia. Jadi saya katakan tadi, hati kita duduk antara dua ni. Kalaulah hati kita ni tak dikuasai oleh ilmu tadi, pada akal tadi, maka kita akan dikuasai oleh nafsu. Maka tak heranlah ramai manusia yang bukan sekadar cenderung pada keinginan dan kehendak nafsu, bahkan menghamba diri kepada kecenderungan dan keinginan nafsu. Hidup dia menjadi hamba. Hati dia sentiasa memilih pilihan nafsu. Antara agama dengan harta, dia akan pilih harta. Antara belajar ilmu dengan bersedap-sedapan dengan makan minum, dia akan pilih bersedap-sedapan dengan makan minum. Antara nak pergi masjid sebab dengar azan, semayang dengan tengok cerita Hindustan, hero tengah bergaduh ni, last waktu part yang last tu, jenis hero ni dah nak mati pun boleh hidup balik. Dah teruk dah, kena pukul, orang kata dah separuh nyawa, dah nyawa ikan, dia boleh bangun balik, jadi hak balik. Ini masa ni lah, masa tu pula azan. Mana nak pilih ni? Azan tahu ni, azan ajak semayang ni, Bilal dah ajak semayang, tapi ni pun cenderung nafsu, mana nak pilih? Ini tuan-tuan, hati kita. Bila hati ni memilih saja, maka ketika itulah maknanya kita akan tahu kita ni bagaimana. Kita adalah orang yang benar-benar sedar diri kita ni hamba, ataupun kita ni adalah hamba kepada nafsu. Wala'iyazbillah. Inilah orang kata sepanjang hidup kita tuan-tuan, sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, bahkan sampai saat-saat kematian kita, inilah senarionya kehidupan kita. Inilah diri kita sebenarnya. Inilah maknanya pencorak apa namanya kehidupan kita. Maka oleh kerana itulah tuan-tuan, pentingnya kita kenal hati kita ni. Penting kita kenal hati kita. Sebab ramai orang yang dia pun tak tahu dia ada hati ke tak. Dia tak tahu dia ada hati ataupun tidak. Sebab itulah kita orang Melayu ni tuan-tuan, bab hati ni sensitif. Orang Melayu bab hati memang dia power sikit lah. Sebab itulah orang Melayu ni dia banyak ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang melibatkan hati. Aku ni ada hati dengan kau, hati. Ada hati dengan kau. Aku ni jatuh hati dah dengan kau. Kan? Jatuh hati. Orang kata kalau dah berkenan tu, orang kata yang hitam pun jadi putih. Kalau dah berkenan hati tu, hidung pesek pun nampak mancung. Kalau dah berkenan ni, rambut macam mana pun nampak cantik. Itu bila hati dah berkenan. Sebab tu dah maknanya orang Melayu ni bab hati ni kena hati-hati.
Sebab apa orang Melayu salah cakap kecil hati dia. Kecil hati dia kan. Jangan main orang Melayu ni. Kalau dia dah jauh hati, jauh daripada surau kan. Jauh hati, surau pun dia jauh juga. Yang paling bahaya ialah bila dia patah hati. Patah hati memang bahaya, habis. Habis patah hati. Ada lagi yang satu paling bahaya lagi. Makan hati udam jantung. Lagi bahaya. Dalam makan hati udam jantung lagi. Kan? Hari ini kita belajar apa kan? Ada isteri saya lah. Isteri saya cerita. Isteri saya yang pertama lah. Yang kedua tak ada. Dia cerita, yalah, dia sama-sama kawan dengan orang perempuan. Dia cikgu, kadang kawan dengan dengan pembantu makmal dan sebagainya. Cerita tentang nak diet, nak kuruskan badan. Ini antara topik orang perempuan. Kita orang lelaki tak berapa bincang topik ni. Kita tahu kita orang lelaki ni power. Macam mana pun kita boleh pasang dua lah. Tanya orang ada pengalaman. Kita orang lelaki tak kisah. Tapi orang perempuan bab ni dia selalu bincang. Itu yang beli macam-macam suplemen habis. Ada suplemen baru dia akan cari. Kawan dia akan sama masuk dalam grup diet. Jadi bila cerita-cerita akhirnya saya kata, alah, orang perempuan ni senang ni kalau nak diet. Orang perempuan ada cara diet sebab kawan itu dia beli macam-macam tak kurus-kurus badan dia. Macam-macam makan tak kurus-kurus, macam-macam diet tak kurus-kurus. Saya tu kata senang je orang perempuan ni kalau nak diet, kalau nak kurus senang je. Tunggu suami dia nak kahwin lain. Timbul isu ni percayalah kuruslah perempuan. Memang betul tuan-tuan. Memang betul. Dia tak adakan kawan itu membantu makmal, punyalah beli macam-macam berhabis nak beli nak diet ni. Bila timbul cerita suami nak kahwin lain, dan memang betul suami itu nak kahwin lain, kurus badan perempuan. Sebab apa? Makan hati lah. Makan hati dan jantung, itulah diet dia. Makan hati dan jantung. Orang lelaki apa diet ni? Nak kurus. Minum teh tarik banyak-banyak sampai kecil manis. Sampai kecil manis. Baru ni saya jumpa kawan lama saya. Dulu kawan sehat badannya. Sekarang tengah tulang je. Saya tak tanya pun. Dia tahu dah diet dia memang kecil manis. Itu orang lelaki lah. Lepas tu orang lelaki selalu ingat mati kan. Lepas tu orang lelaki berani mati. Dia isap rokok sampai mati. Orang lelaki ni dia isap rokok sampai mati. Sebab apa? Dia berani mati. Itu dia. Jadi balik cerita kita. Cerita bab hati. Sebab tu lah dengan orang Melayu ni tuan, kena hati-hati. Kena hati-hati orang Melayu ni. Baik. Jadi maknanya inilah saya nak gambarkan peranan hati tadi. Peranan hati sebagai raja, peranan hati sebagai pemimpin dalam diri kita. Maknanya kalau baiklah raja, maka baiklah rakyat, baiklah negara. Begitulah juga dengan pemimpin. Kalau pemimpin orang kata tahu arah tuju ni, nak ambil yang mana, nak pegang polisi yang mana, nak kebaikan rakyat yang mana, maka rakyat pun akan jadi baik juga. Sabda Nabi SAW, inna fil jasad mudghatan idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Artinya bahwasanya ada dalam tubuh itu, iaitu tubuh manusia dah, sepotong daging. Apabila baik, ia nescaya baik oleh tubuh itu semuanya, dan apabila binasa, ia nescaya binasalah oleh tubuh itu semuanya. Jaga-jaga, dan iaitu jantung. Maknanya dalam konteks tubuh badan kita yang fizikal pun tuan-tuan, jantung kita ni memang main peranan yang besar dalam soal kesihatan seluruh tubuh kita ni. Sebab kita dah bincang panjang perkara ni. Sebab jantung dah yang akan mengepam darah. Dalam darah ni segala khasiat yang diperlukan, segala zat, segala keperluan badan kita ada.
hatta dalam darah lah adanya udara, oksigen yang nak dibawa ke otak, yang nak dibawa ke organ, yang nak dibawa kepada tisu dan sebagainya. Itu peranan darah, dan yang memastikan darah ni sihat untuk bergerak seluruh tubuh tuan-tuan, itu jantung kita. Sebab itulah kalau jantung kita lemah, jantung kita problem, dia akan efek satu badan. Contohnya kalaulah jantung kita lemah, tak dapat nak pump oksigen cukup untuk otak, itu yang otak kita boleh jadi stroke, boleh jadi stroke, boleh angin ahmad dan seumpamanya. Sebab apa? Peranan jantung. Jangan jadi kesihatan jantung ni menentukan kesihatan jasad keseluruhannya. Maka begitulah juga al-qalbu di sini boleh kita refer daripada apa yang kita bahaskan dalam kitab ni, iaitu sebagai hati kita ni, hati kita yang rohani ni. Kerana apa? Kerana pilihan hati kita inilah yang menentukan sehat ataupun tidak sehatnya diri kita untuk nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak yang menentukan sejahtera tak sejahteranya hati kita ni untuk nak bertemu Allah Taala. Sebab Allah Taala dah beritahu pada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kiamat ni tuan-tuan, hari akhirat ni ialah hari di mana harta dan anak-anak, yang tadi nafsu kita bukan main cenderung nak kan, harta dan juga anak-anak di antaranya. Akhirat besok hari yang tak ada manfaat harta dan anak-anak. Illa melainkan man atallaha biqalbin salim, orang yang datang jumpa Allah Ta'ala besok di akhirat, nak bertemu Allah di dalam mahkamahnya untuk dihitung amalan dan dihitungkan untuk ditentukan balasan di akhirat. Hidup di akhiratnya tu bagaimana, our future, maknanya hereafter nanti, kita punya masa depan di hari kiamat nanti, di hari akhirat. Itu ditentukan oleh apa? Qalbin salim, tuan-tuan. Apa makna qalbin salim? Qalbin salim ni makna hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci daripada apa? Daripada segala jenis kekotoran yang merosakkan, sama ada kufur, syirik, nifak, kejahilan, keraguan, kesangsian, termasuklah segala-segala yang kita bincang ni, sifat-sifat sifat-sifat kecelaan. Sama ada riak, takabur, ujub dan sebagainya yang kita dah bincang sikit minggu-minggu lepas. Maknanya kalaulah hati itu bersih begitu, dan hati itu selamat daripada penyakit-penyakit ni, dan hati itu dihiasi pula dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan ma'rifatullah, dengan rasa takutkan Allah, rasa gerun pada Allah, rasa cinta pada Allah, rindu pada Allah. Hati itu dipenuhi dengan segala sifat-sifat mahmudah yang terpuji, sifat syukur pada Allah, sifat hubbullah, cintakan Allah, hubbur rasul, cintakan rasul, hubbul akhirah, cintakan akhirat. Kalaulah hati kita begitu keadaannya, inilah hati yang salim, yang sejahtera. Orang begini tuan-tuan, jumpa Allah Ta'ala besok selamat, bahkan anak dan harta pun boleh beri manfaat di akhirat. Sebab orang yang ada hati begini, kat dunia dia akan gunakan harta untuk akhirat. Dia akan jadikan anak-anak sebagai aset untuk akhirat. Ini hebatnya orang yang ada qalbin salim, hati yang sejahtera. Macam mana dapat hati yang sejahtera ni tuan-tuan? Inilah yang kita belajar ni lah. Bermula daripada belajar, bermula daripada tahu rupanya kita ni ada hati rupanya. Apa ramai orang yang tak tahu dia tu ada hati kan. Sebab tu dia tak kisahkan hati dia. Dia lagi kisahkan muka dia, dia lebih kisahkan jerawat muka dia, dia lebih kisahkan rambut dia, ada rambut ke tak rambut, dia lebih kisahkan sarapan dia, makan minum dia semata-mata tanpa dia pedulikan hati dia. Maka orang begini tuan-tuan, macam mana nak fikir tentang hati kalau tentang dia lebih mengutamakan yang fizikal daripada hati dia sendiri. Itu dah yang penting tuan-tuan, mula-mula bermula dengan tahu kita ni ada hati. Yang kedua, kena belajar tentang hati, kena hiaskan hati. Maka inilah senario hidup kita sepanjang hidup sampailah kita mati nanti. Penting tuan-tuan, ilmu ni penting, sangat penting. Dan qala musannif rahimahullah ta'ala,
Dan apabila baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikkannya, yakni membaikkan jantung ataupun hati, dan memelihara hati daripada segala kebinasaan. Jadi ini perkara yang sangat penting yang kita kena tahu dan sedar, dan kita kena take action, tuan-tuan. Kena ambil tindakan. Jangan sampai kita cuai dan lalai. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ada soalan? Silakan. Tak ada soalan ada jantung, hati, nafsu. Ada orang beri semua lah tu. Ayah-ayah ini yang berkeputusan adalah hati. Okey. Itulah maksudnya. Sebenarnya jantung dan hati tu sama. Jantung ni penggunaan biasa fizikal lah, yang fizikal. Tapi yang kita sebut hati ni kau tak ada hati. Hati-hati tu itu hati yang rohani yang saya sebut tadi. Itu kuliah minggu lepas minggu lepas. Ada tak minggu lepas? Oh ada. Oh ada rupanya. Bukan tak nampak, nak tanya ada ke tak ada. Kadang orang ada, hati tak ada kan. Orang ada depan mata tapi hati tempat lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwir al-arda binuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.